Okey, untuk video ni, Jan nak tunjukkan cara ataupun macam tadi kita ada bincangkan dalam group. Jan nak sharekan tentang apa aktiviti. Okey. Apa aktiviti yang kita boleh buat untuk capai RM3K. Kita akan bercakap pasal ni lah. Okey. Okey, apa sebenarnya aktiviti yang kita kena ada untuk kita capai? Okey. Yang pertama, satu sebenarnya sebelum kita bermula untuk capai sales 3,000 ni, satu aset yang kita kena ada. So kalau kita tak ada aset ni, okey, kita tak payah dulu bercakap soal aktiviti. Sebab dia memang tak akan jadi. Okey? So aset ni adalah aset yang paling penting sebelum kita mulakan apa aktiviti yang kita boleh buat untuk kita capai sales RM3,000 sebulan dengan SKP Nexus. Okey? Benda itu adalah, aset tu adalah mindset. Okey? Mindset. Kita kena bermula dengan mindset yang betul. Okey. So kenapa dia kata kena bermula dengan mindset yang betul? Kan? Okey. Dia macam ni. Kalau kita kata satu bulan kita nak dapat sales 3,000, okey, kita dah buat calculation, satu hari kita kena ada RM100. Betul? Alright. Jadi, cuba kita bayangkan kalau kita bermula dengan mindset yang tak betul, contoh, kita kata kita tak boleh buat satu hari RM100. Macam lepas tu kita kata kita macam merepek lah. Satu hari RM100 ni mana boleh buat? Banyak gila satu hari RM100 ni. Nak kena jual berapa barang apa semua ni. Kan? Tak boleh lah. Aku mana pernah buat sales sebulan RM3,000. Macam mana aku nak buat RM3,000 ni? Lepas tu nak kena buat satu hari RM100. Satu hari RM100 tu banyak tau. Okay, stop. Kalau kita ada pemikiran macam itu, okay, kita jangan mimpi. Kita jangan mimpi dulu untuk kita capai sales RM3,000 sebulan. Sebab kita dah hantar signal vibration tu awal-awal pada kita punya brain ni, okay, untuk reject apa yang kita nak buat. So mindset ni kita kena latih tau. Kita punya brain ni yang katakan yang kita ni boleh buat. Kita fight. Memang kita boleh buat satu bulan RM3,000. Kita kena percaya. Kita kena latih brain kita tu untuk berfikir. Macam mana nak buat RM3,000 tu? Jadi dia bermula dengan mindset. Dia kena bermula dengan percaya. Jadi, okay, sebelum bermula, okay, sama-sama kita letakkan kita punya mindset. Aku boleh buat RM3,000 sebulan. Aku akan fight sampai dapat. So, kita kena pegang pada ni. Dia kena bermula percaya dulu daripada diri kita. Kalau kita tak percaya, sorry lah, memang kita tak akan dapat. Sampai bila-bila pun kita tak akan dapat. Okay? Jadi, aku boleh buat RM3,000 sebulan. Aku akan fight sampai dapat. Kan? Jadi, bila kita cakap macam tu, kita akan dapat energi. Bila kita dapat energi, okay, kita punya badan ni akan menggerakkan brain kita ke arah apa yang kita nak. Kan? Macam tu. So, percaya kan? Macam sebelum ni lah, contoh, kita pernah nampak, contohlah kata kita nak beli iPhone. Kan?
kita dah niat dah kita nak beli iPhone. Kita kata okay, kita akan dapat iPhone 13, kan? So bila kita kata kita nakkan iPhone 13, okay, kita buka Facebook, kita nampak iPhone 13, kita nampak kawan kita pakai iPhone 13, kan? Lepas tu bila keluar je kat mana-mana ke, kita duduk kat kedai ke apa semua, kita nampak orang pakai iPhone 13 tu, kan? Jadi dia akan menarik apa yang kita nak. So kena fikirkan macam tu. Jadi malam ni sebelum tidur, apa kata sebelum tidur kita mimpikan besok kita akan tiap-tiap hari akan capai RM100 setiap hari. Mimpikan je. Hantar je apa yang kita nak tu pada otak kita. Selain daripada tu, of course, kita kena minta dengan Allah lah, kan? Minta dengan dia supaya diberikan kekuatan, diberikan ilham untuk capai. Jadi bila kita dah minta, of course Allah akan capaikan apa yang kita nak. Macam tu Jadi kena percaya kepada brain kita, dan of course dengan apa yang Allah akan bagi pada kita. Okay, itu yang pertama. Jadi bila kita dah settle yang pertama ni, okay, baru kita boleh bergerak ke seterusnya. Tapi kalau kita tak settle yang pertama ni, okay, kita jangan bergerak. Kita kena yakin kita boleh buat dengan bantuan Allah. Kita kena yakin kat situ. Okay, alright. Itu dah settle. Lepas tu, yang kedua tu apa? Okay, yang kedua, okay, adalah kita kena buat satu aktiviti. Aktiviti ni tau, set and forget. Maksudnya apa aktiviti set and forget ni? Maksudnya, okay, ini aktiviti yang kita dah fokuskan pada nak menjurus pada kita punya RM3,000 lah. Kita nak fokus pada sales RM3,000 tu. Okay, maksud set and forget ni macam ini tau. Kita buat sekali, lepas tu kita tinggalkan. Kita tak payah buat lagi. Okay, dia berbeza dengan aktiviti seharian yang kita buat lah. Contoh, macam dalam Facebook kan, okay, untuk kita dapat contoh sales, okay, kita kena buat setiap hari posting, kan, kena buat iklan lah, itulah untuk dapatkan sales. Okay, tapi aktiviti set and forget ni kita buat sekali and then kita tinggalkan. So selepas tu kita kena monitor sahaja. Best kan? Okay, so apa sebenarnya aktiviti set and forget tu? Okay, jadi sharekan dua aktiviti yang pernah kita kongsikan sebelum ni. Yang pertama, FB Marketplace. Okay, ini yang pertama, kan? Kalau kita nampak FB Marketplace yang macam Tuan Nizam dah kongsikan, okay, kita cuma buat iklan sekali dan selepas tu kita tinggalkan dan kita monitor lah iklan kita tu, dan FB pun dia akan hantar notification pada kita, kan? Dia akan tanya dah sold ke belum, apa semuanya. So daripada situ je. So benda tu kita buat sekali, lepas tu kita tinggal monitor, kita tinggalkan. Kan? Nampak? Senang, kan? Lepas tu yang kedua, Google My Business. Okay, yang ini pun aktiviti yang kita buat sekali, lepas tu kita tinggalkan, cuma monitor saja lepas tu, kan? Alright. Jadi kedua-dua platform ni, okay, adalah platform yang percuma. Jai harap semua boleh ambil peluang daripada platform ni, kan? Specialnya sebab tu lah tadi yang Jai cakap tu, sebab dia set and forget. Kita buat sekali, kita tinggal monitor dan tinggalkan. So kita tak perlu buat setiap hari. Itu memudahkan kita dan menjimatkan masa kita, kan? Tahu je orang call nak barang, tahu je orang call dah ada depan rumah, tahu je orang dah call saya ada kat office awak ni. Macam itu. Jadi jangan lupa buat dulu aktiviti set and forget ni. Buat sekali, tinggalkan. Alright? Jelas?
Okay. Jadi sekarang kita nak pergi pula kepada aktiviti lain. Okay. So kita kena ingat sales ni is all about activity. Ada aktiviti, insyaAllah ada sales. Tak ada aktiviti, confirm tak ada sales. Jadi kena perbanyakkan aktiviti. Okay. Jadi untuk aktiviti RM3,000 ni, okay, Jad akan tunjukkan aktiviti-aktiviti yang senang untuk kita buat, yang mungkin dalam 1 jam tu kita cuma fokuskan masa lebih kurang dalam 1 jam saja untuk buat kesemua aktiviti ni. Sebab aktiviti ni sangat-sangat simple. Okay. Yang pertama, update story. Okay, sebenarnya apa story yang kita ada sekarang ni? Kita ada apa? WhatsApp story ataupun status lah kan. Lepas tu kita ada FB story. Lepas tu kita ada IG story. Nampak? Kita ada semua story. Dan apa yang special story ni, okay, kita boleh nampak siapa yang tengok story kita. Betul tak? Kan kita dapat track siapa yang tengok kita punya story tu. Okay. Jadi bila orang yang tengok story kita ni, tukar colour pula. Bila orang yang tengok story kita ni, okay, rajin-rajin lah untuk colour sama pula, approach mereka. Ni approach mereka secara online je, bukannya secara offline yang kita kena jumpa bersemuka. Ni secara online je. So nak approach dia, janganlah terus approach suruh beri barang lah, cakap lah ada promosi lah. Tanyalah dulu khabar, kan. Tanyalah dia dulu apa cerita sekarang, kalau kita dah lama tak contact dia, kan. Tanyalah dia, keadaan dia, kan. Janganlah terus menjual. Kalau terus menjual pun semua orang tak suka. Macam tu, kan. Jadi update story kita ni setiap hari. Setiap hari update story. Sebab story ni ada kekuatan dia. Especially dalam WhatsApp story itulah, kan. Sebab dalam WhatsApp story, siapa yang save kita punya number tu, okay, dia akan ni dalam phone book dia akan nampak kita punya story tu. Jadi approach lah mereka lepas mereka dah tengok kita punya story tu. Kan mudah kat situ. Maksudnya PM mereka lah. Jadi update story setiap hari. Alright. Okay. Lepas tu, yang kedua tu apa? Yang kedua, kita gunakan FB group. FB group. Okay. FB group ni ada kekuatan dia tersendirilah. Okay. Jadi, apa yang kita nak buat dengan FB group ni? Apa yang kita nak buat dengan FB group ni? Okay. Kalau boleh, tips kita buat satu posting yang ada kaitan dengan keadaan sekarang. Contoh. Jai nak buat posting tentang apa ya? Kan kita baru lepas raya, okay. So sekarang ni orang ada ramai isu mungkin berat badan naik, kan? Ataupun susah nak buang besar, okay. Tapi Jai fokuskan pada berat badan naik lah. Jadi, okay, Jai pergi pada FB group, okay. Yang penting nak sebelum buat ni kita dah kena ada list group lah, group FB lah. Group FB tu kalau boleh, kalau kita nak fokuskan pada COD, pergi yang pada community saja, kan. So pergi pada FB group tu, okay. Lepas tu kan kat FB tu kan dia ada satu poster yang ada background colour tu kan. Yang background colour, lepas tu nampak tulisan besar kan. Tulis ni je, tulis benda yang paling simple. Siapa ada masalah
berat badan naik lepas raya. Nak saya bantu klik link. Letak link anda. Okay. So, posting ni letak kepada semua FB group community. Kalau anda nak serang community lah. Tapi kalau anda nak pergi bukan community pun boleh. Tapi sharekan, okay, posting ni ataupun share ke, buat je lah posting baru pada 20 FB group minima. Right? Nampak kan? Apa yang nak kena buat? Okay. Jadi pergi kat FB group. Okay. Gunakan poster yang ada colour background kat belakang tu. Tulis siapa ada masalah berat badan naik lepas raya, nak saya bantu. Klik link WhatsApp lah. Link WhatsApp ni. Dan buat kepada 20 FB group. Macam tu. Okay. Itu cara ketiga. Cara kedua. Sorry. So, cara ketiga. Cara ketiga apa? WhatsApp group. Okay, anda kan ada mungkin berpuluh-puluh ataupun beratus-ratus kan WhatsApp group kan? Okay. So, gunakan balik WhatsApp group yang ada tu. Okay. So, macam ni cara nak guna dia? Senang aja. Okay. Okay. Senang je. Satu, screenshot balik apa yang anda buat tadi masa untuk FB group. Screenshot poster tu. Screenshot poster FB group. Okay. Lepas tu, kan kita boleh tuliskan bawah poster FB group tu kan. Tinggal kongsikan kita punya link je. Link WhatsApp kat description bawah tu. Tak perlu cakap apa-apa lagi. Kan? So, yang nombor 3 ni terlalu simple. Okay, screenshot balik poster yang anda buat tadi. Posting untuk FB group. Okay, lepas tu gunakan poster tu dan kongsikan di WhatsApp group. Contohnya kalau ada 50 WhatsApp group, 50 lah. Kalau ada 100, 100 lah. Cuba buat semaksimum yang boleh. Macam tu. Okay? Okay, nampak? Okay, kalau kita tengok kita tengok update story, kita tengok FB group, kita tengok WhatsApp group ni. Okay, juga yang ni lah, FB Marketplace dengan Google My Business ni. Okay, kalau kita tengok kesemua ni adalah apa? Aktiviti apa? Aktiviti marketing. Jadi, apa fungsi marketing ni? Dia paling mudah, dalam bahasa mudah, untuk beritahu orang. Kan? Okay? Jadi, tugas kita ni untuk dapatkan RM3,000 ni, okay, lakukan aktiviti memberitahu orang setiap hari tanpa jemu. Kita tak boleh beritahu sekali saja, kena beritahu berkali-kali. Kan ada kajian kan tunjukkan sampai 33 kali baru orang perasan kita ada. Itu belum lagi untuk membeli
Lepas daripada 33 kali baru orang perasan. Mungkin kali ke berapa, ke 50 barulah dia rasa keinginan untuk membeli. Ini adalah proses marketing. Okey, jadi bila kita kata proses marketing, ini adalah marketing, okey. Kita kena sidekan kat mind kita, okey. Sidekan kat mind kita sales bukan keutamaan. Okey, sales bukan keutamaan kita. Okey. Tapi dapat sales dia adalah bonus. Okey. Sebab apa saya kata macam itu? Sebab kita ni buat marketing. Okey, marketing tadi yang kita buat ni semua ni adalah secara free cost. Okey. Jadi bila free cost, dia tak melibatkan RM1. Okey, tapi dia melibatkan tenaga dan juga masa. Jadi bila buat marketing cara macam ni, kita perlu konsisten setiap hari. Okey. Jadi untuk dapat bila kita kata marketing is marketing memberitahu orang. Okey. Jadi untuk part dapatkan sales tu adalah perkara nombor 2. Tapi sekiranya kita mendapat sales daripada marketing yang kita buat tu adalah bonus. Okey Jai. Kalau macam itu, kenapa kita buat marketing kalau sales adalah bukan pada kita keutamaan kita? Bukan priority kita. Okey. Dia macam ni. Kalau kita tengok balik, okey, semua aktiviti kita, sebab tu pentingnya marketing ni. Semua aktiviti kita macam ni Pernah tak kita dapat, dia tanya balik, pernah tak kita dapat kat sini marketplace, orang tanya tapi lepas tu tak membeli? Pernah tak? Kan? Pernah tak kat sini juga? Pun ada orang bertanya juga tapi tak membeli. Okay? Yang ni update story ni taklah, sebab dia biasanya memang dah ada dalam kita punya phone book kan. Sama juga dalam Facebook group. Kan? Pernah juga kan kita buat iklan kat FB group, ada yang bertanya tapi tak membeli lagi. Sama juga dalam WhatsApp group. So, sebab tu tadi Jai katakan, okay, orang tak akan membeli bila pertama kali tahu kita ada jual produk tu. Orang akan membeli mungkin selepas kali 33 dia nampak kita. Jadi, itulah pentingnya proses follow up. Yang ramai orang tertinggal. Again, kan? Follow up. Nak follow up apa? Janganlah follow up berkenaan dengan promosi sahaja. Follow up lah berkenaan dengan tips, video, poster, testimoni. Follow up. Itu pun follow up. Kan? Okay? So, jadi kalau kita nak follow up, okay, kalau kita dapatkan kalau kita buat iklan macam tadi kan, kita buat iklan berat badan naik kan, janganlah tiba-tiba kita follow up dia, kita cakap pasal kecil manis. Memanglah tak jadi. Jadi bila kita nak follow up, kita kena follow up yang berkaitan dengan apa yang dia tanya, tentang masalah dia. Kan? Nampak tak kat situ? Okay? Last part. Okay? Kalau kita tengok, okay, kita punya aktiviti ni. Kalau apa lagi nak pakai ni? Sekejap, tukar colour. Kalau kita tengok, okay, aktiviti ni. Okay? Lepas tu tadi saya kata ni pun marketing. Kan? Okay? Lepas tu kita kena follow up.
Okey, sebenarnya kita sedang buat aktiviti marketing, tapi sebenarnya apa? Kita buat aktiviti marketing, tapi sebenarnya kita tengah kumpul apa? Ini salah satu cara macam mana tahu untuk kita sustain bisnes kita dalam jangka masa yang lebih panjang. Dalam jangka masa yang lebih panjang adalah database. Okay. So, tiap kali, sebab tu tadi saya kata, kalau tak dapat sales tak apa. Okay, tapi follow up. Sebab tu saya kata tadi, okay, kalau kita tengok balik tadi ni, FB Marketplace, Google My Business, update story, FB group, WhatsApp group ni semua, okay, orang tak membeli tak apa. Janji kita dapat dia punya contact number. Daripada contact number tu, itu yang kita boleh buat follow up dia. Seterusnya. Kan? Jadi, penting sangat untuk kita ada database. Untuk kita menjual semula pada mereka. Selepas tu, untuk berkongsi semula kepada mereka. Sebab tu pernah dengar kan, orang kata database is king. Cuba kita bayangkan kalau kita ada 1,000 database, okay, dan kita blast kepada semua database kita tu, dan cuma 20% je yang membeli daripada RM100 yang kita ada tu, berapa sebenarnya sales kita? Jadi, jangan kata apa yang kita buat ni tak mendatangkan sales, dia tak guna. Dia berguna untuk kita sebab kita ada database. Jadi bila kita ada database, insya-Allah, okay, ini salah satu tips lah macam mana bisnes kita ni nak bertahan walaupun produk tu dah tak ada demand. Macam tu. Macam ni untuk kita bertahan? Dengan cara database. Daripada sinilah nanti kita akan dapat database customer yang betul-betul loyal. Customer yang memang dia cuma nak beli daripada kita je. Dia tak nak beli dengan orang lain. Customer yang tertunggu-tunggu. Apa lagi kita nak beritahu dia? Apa lagi kita nak share? Okay? So, pentingnya untuk kumpul database. Okay? Ini aktiviti sama juga seperti untuk mengumpul database. So, jangan frust, jangan disappointed kalau orang yang bertanya tu tak nak membeli lagi. Dia belum ready lagi untuk membeli. Jadi, prosesnya adalah follow up dan simpan dia sebagai database kita untuk masa-masa yang akan datang. Okay? Nampak macam itu? Okay? So, itu dia aktiviti yang boleh kita buat untuk capai personal sales RM3,000. Tapi jangan percayalah, kalau one day kita dah capai 1K database, okay, nak convert kepada sales RM3,000, okay, mungkin kita perlukan masa satu ataupun 2 hari sahaja. Kan? Okay? Jadi, start daripada sekarang, tukar kita punya mindset, okay. Selain daripada buat sales adalah untuk kita bertahan dalam bisnes kita kena kumpul database kita. Okay. Database ni adalah orang yang bertanya tapi dia tak membeli. Tapi kita ada nombor telefon dia. So simpan nombor telefon dia tu. Okay. So kalau ada sebarang soalan boleh bertanya di group. Okay, terima kasih.